أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita di dalam nikmat iman dan Islam, sama kita bersyukur pada Allah atas nikmat nyawa dan nafas yang masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masih lagi diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesejahteraan dalam negara kita, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini masih lagi Allah memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu secara maya, secara online, yang mudah-mudahan kita niatkan pengajian kita ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama pada malam ini, pada mukadimah ini kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rzuqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fin niyati wal amal. Tuan-tuan muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung siri daurah kitab kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan juga pada malam ini insya-Allah kita akan mula membacakan iaitu bab menjaga anggota-anggota yang batin ataupun cara kita meninggalkan maksiat batin, maksiat hati. Ini kalau sebelum ini kita telah bicarakan dalam bab meninggalkan maksiat, iaitu menjaga anggota-anggota yang zahir, seperti menjaga mata, menjaga tangan, kemaluan, perut, kaki dan sebagainya. Kerana anggota-anggota ini seperti mana yang disebutkan oleh alim ulama kita, anggota ini, anggota-anggota tubuh yang Allah Ta'ala beri ini, 7 panca indera ini merupakan jalan-jalan yang semuanya menuju kepada hati kita. Dia umpama sungai lah. Di sungai itu kalau dia tidak tercemar, kita jaga dia dengan baik, maka insya-Allah yang akan masuk mengalir ke dalam hati kita, maksudnya ke dalam lautan hati kita itu, sekiranya sungai itu bersih, maka hati juga insya-Allah akan bersih. Sekiranya masuknya dengan perkara yang tidak baik, wal'iyadzubillah, maka juga akan menghasilkan hati yang tidak baik. Jadi di awal pengajian kita dalam bab yang kedua dalam kitab ini, iaitu cara meninggalkan maksiat. Pertama, Imam Ghazali rahimahullah menegaskan berkenaan tentang menjaga anggota yang zahir. Jadi dalam jalan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekadar kita nak membersihkan hati, tidak sekadar kita hanya menjaga anggota zahir, bahkan kedua-duanya mesti diusahakan. Perkara ini sangat penting dan besar untuk kita pandang, terutamanya dalam bab menjaga hati, kerana ia merupakan perkara yang sangat sulit. Perkara yang sangat sulit. Kenapa kita sebutkan ia perkara yang sangat sulit? Kerana hati, apa yang berlaku di dalamnya adalah benda yang kita tidak nampak. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala juga telah meletakkan ataupun telah menyebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan orang yang berjaya. Maknanya sifat orang yang berjaya itu antaranya orang yang telah membersihkan jiwanya. Orang yang telah membersihkan jiwanya. Baik. Jadi kita masuk pada tajuk ini, maknanya bab meninggalkan maksiat hati. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Jadi kita dah bicarakan dahulu
ya, berkenaan dengan hati, ya, hati ataupun qalbun, ataupun dipanggil juga sebagai fuad, ataupun dipanggil sebagai sir, ya, ataupun berbagai namalah ulama-ulama kita letak menunjukkan hati itu, ya, merujuk kepada roh kita. Roh kita ni dia ada bahagian-bahagian dia. Ada bahagiannya akal, ada bahagiannya pada ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada bahagian roh itu pada akal, ada bahagian roh itu, ya, kepada jiwa, ya, kerohanian, seperti mana yang kita nak bicarakan ini. Jadi hati yang bersih ni maknanya umpama cermin yang bersih yang terus menerus kita bersihkan ataupun kita gilap. Sehingga kalau kita lihat cermin kereta kita lah, ni satu contoh yang mudah. Kita cermin kereta kita, kalau banyak kabus, dia banyak contohnya tahi burung, daun dan sebagainya, maka akan menghalang penglihatan kita. Begitu jugalah, ya, ketika mana kita nak melihat kebenaran Allah, kita nak melihat kebesaran, ya, sifat-sifat Allah, kita nak melihat akan keagungan ciptaan Allah, maka hati kita mestilah dibersihkan. Hati kita mestilah kita usaha bersihkan. Nak bercakap ni nampak mudah, tapi bila nak buat, ya, ia suatu perkara yang sulit, yang susah. Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ya, i'lam anna sifatil madhmumati fil qalbi kathiratun, banyak, ya. Jadi bila kita kata banyak ni, ya, yang Imam Ghazali gariskan ni beberapa ataupun lebih kurang pada 10 penyakit yang dipanggil sebagai ummus sifat, iaitu ibu pada segala sifat penyakit hati. Nanti kita akan bicarakan yang pertama, ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat ataupun memerlukan kepada usaha yang berterusan, tawilah, ya, jalan yang panjang, masa yang berterusan. Dia bukan sekali kita berzikir bersih, sekali kita baca Quran bersih hati. Mungkin bersih tapi tak sebersih-bersihnya, ya, kerana setiap daripada perbuatan kita, kebajikan ibadah kita itu yang membersihkan hati, meningkatkan darajat, ya, mendekatkan diri pada Allah. Jadi jalan perjalanannya itu panjang. Wasabilul ilaji fiha ghamid. Dan jalan untuk kita melaluinya, untuk kita nak merawat, ya, untuk kita nak memperbetulkannya, susah. Susah. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah, wa qad indarasa bi kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim. Dan juga ada pula hilang ilmu dan juga amal. Maknanya, ya, orang-orang pada hari ini telah hilang akal ilmu dan amal, yakni yang mesti diikuti untuk membersihkan hati, kerana telah mereka ni dah melupakannya. Di ghaflatil khalqi. Zaman sekarang ni orang sibuk sehingga orang lalai sehingga melupakan, lupa kita pada Allah Subhanahu wa taala. An anfusihim, lupa pada diri mereka, wastighalihim bi zakharifid dunya, dan juga mereka istighal, sibuk untuk apa? Menghimpunkan segala perhiasan-perhiasan dunia. Jadi hari ini kita rasa baca Quran sehari selai sejuzuk, kita rasa cukup. Ya, sebenarnya itu adalah amaliyah, mujahadah. Tetapi yang kita nak lihat adalah gabungan antara mujahadah dan riyadah. Maknanya riyadah ini sifat mujahadah hati kita, selain daripada kita mujahadah secara fizikal. Dua-duanya kena berjalan seiring. Seperti seseorang yang berzikir dengan hati yang ghaflah, hati yang lalai. Kita boleh lihat kesan dia. Kita berzikir 1000 kali contoh, tapi hati kita lalai. Berbeza dengan kita berzikir 10 kali dengan hati yang hadir. Maka 100 kali ataupun amaliyah yang sedikit itu dengan riyadah yang tinggi, maknanya dengan penumpuan khusyuk hadir hati kita menghadap Allah, ya, maka itu lebih kuat ataupun lebih bagus, lebih baik untuk membersihkan hati.
Bukan kata zikir banyak-banyak tak bagus-bagus. Ya, cuma kita bermula dengan zikir yang sedikit, di samping itu dengan kita melakukan riyadhah hati. Maknanya kita tekan hati kita untuk memahami makna zikir dan juga menghadirkan hati, ya, mengingati Allah bersungguh-sungguh ketika menyebut nama-Nya. Taib. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah telah menyebutkan masalah hati ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebut, ya, ada pelajaran ini khusus siapa yang nak menerokai dengan lebih dalam, ya, kerana kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan muqaddimah kepada jalan kita nak mengenal tentang masalah hati. Jadi Imam Ghazali menyebutkan nak perbincangannya secara panjang, maka boleh rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Dan hari ini dah ada terjemahannya. Tuan-tuan yang ada rezeki sikit beli dan baca. Kita ambil peluang, ya. Di waktu-waktu PKP ni kita bacalah kitab-kitab yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu disebutkan pada juzuk kitab, ya, Muhlikat. Maksudnya ada satu juzuk ataupun 1/4 bahagian, ya, daripada kitab Ihya Ulumuddin itu membicarakan tentang muhlikat. Muhlikat ni maknanya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan, kecelakaan, ya. Itu antaranya adalah dengan kita mengenal penyakit-penyakit hati. Dan juga pada juzuk yang membicarakan pada munjiat. Bila kata muhlikat, ada munjiat. Muhlikat adalah perkara yang membawa kepada kemusnahan, kerosakan. Dan munjiat perkara-perkara yang merujuk kepada munjiat, keselamatan. Baik. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, iaitu sifat ghalib wujud. Sifat yang biasa ada, ya. Disebut di sini yang biasa ada pada mana? Yang biasa ada pada, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di kalangan ulama pada zaman sekarang ini, supaya dapat engkau jauhi. Ini Imam Ghazali sebut ni. Maknanya penyakit ni bukan sahaja menyerang orang awam, bahkan semua lapisan masyarakat, termasuklah alim ulama, ya. Jadi penyakit-penyakit seperti ini memerlukan kepada guru yang mursyid, ya, murabbi yang mursyid, yang nak membimbing kita supaya dapat membersihkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya dapat engkau jauhi daripadanya, kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat yang tercela. Kita lihat terus kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, ya, 3 perkara yang muhlikat. Sabda Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan. Bila kata ada perkara yang membinasakan, ya, maka mafhum mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya kita nak ambil, maka ada salasun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Dalam hadis kata ada 3 perkara yang merosakkan, ya, bahkan dalam riwayat yang lain juga disebut ada 3 perkara yang salasun munjiatun, ya. Baik, 3 perkara yang membinasakan seseorang. Pertama, syuhun muta', iaitu sifat syuh. Syuh ni apa? Syuh ni maknanya kedekut sangat, muta' yang dipatuhi. Maknanya sifat bersangatan kedekut. Nanti kita akan lihat apa maksud syuh ataupun syahihun dengan maksud bakhilun. Dia ada beza di situ. Yang pertama, kedekut yang dituruti. Kikir, sifat bakhil yang diikuti. Maksudnya ikut dengan hawa nafsu. Yang kedua, wahawan muttaba', dan juga hawa nafsu yang muttaba', diikuti. Hawa nafsu ni keinginan-keinginan kita.
yang terlampau banyak kepada dunia dan perkara yang sia-sia terlalu diikuti. Itu juga menjadi kebinasaan pada seseorang. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan juga yang ketiga, ini kira paling jahat dah ni. Dia kata binasa ni, ni kira sifat-sifat besar dalam hati kita. Kalau ada, memang kita kena rawat. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Iaitu i'jab. I'jab ni maksudnya ta'ajub lah. Kagum. Kagum dengan diri kita sendiri. Rasa hebat. Rasa ibadah ni aku buat, hebat aku. Orang lain tak bagus. Ya. Aku boleh buat sekian-sekian, orang lain tak boleh. Aku boleh qiyamul lail malam, sepanjang malam bangun, siang tak tidur, berzikir, baca Quran. Ya. Orang lain tak boleh buat. Contoh kan. Jadi perkara-perkara seperti itu termasuk dalam i'jab ataupun dalam ujub. Perkara-perkara yang merujuk kepada kagum pada diri sendiri. Taib. Itu salasun muhlikatun, 3 perkara yang dipanggil sebagai muhlikat, membinasakan. Dalam riwayat yang lain juga disebut salasun munjiat. Ya. Ada hadis yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Itu ada tambahan. Salasun munjiat pun ada, salasun darajatun pun ada. Jadi Allahumma salli ala si Muhammad, 3 munjiat, 3 penyelamat. Maknanya 3 penawar bagi penyakit tadi. Disebut juga 3 penyelamat itu, iaitu Allahumma salli ala si Muhammad fal adlu fil ghadabi war ridha. Iaitu adil. Adil ni lebih kepada sifat pertengahan. Bersederhana dalam marah dan ridha. Itu merupakan penyelamat. Bila kita kata sifat yang sederhana ni, sifat yang bagus. Kalau marah, tidak terlalu marah. Kalau menyerah, tidak terlalu menyerah. Ada tawakal, ataupun sifat tawakul pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina, dan juga wal qasdu. Qasdu itu pun sama maksudnya. Kalau dalam kitab Imam Ghazali, al iqtisad fil i'tiqad. Iqtisad itu maksudnya sederhana dalam berakidah. Iqtisad fil i'tiqad. Al qasdu iaitu sederhana di kala kefakiran dan juga di kala kecukupan. Ini pun sifat yang selamat. Hari ni kan kita duduk di zaman susah. Semua orang susah. Saya, tuan-tuan, kita semualah menghadapi susah. Tapi susah ni masing-masing lah. Allah Ta'ala bagi menguji iman. Jadi mengikut kepada kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di sini kita nak praktik al-qasdu itu ataupun al-iqtisad fil faqri wal ghina. Ketika mana susah, ketika mana senang. Kerana itu dalam hadis akhir zaman Nabi SAW menyebutkan di kala maknanya dalam mafhum hadis akhir zaman nanti banyak orang dalam keadaan yang sangat susah, maka makanannya hanyalah zikir. Al-zikru, at-tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tahlil. Jadi kita kena mulakan dah. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan tahlil, perbanyakkan tasbih, kerana itu makanan kita di akhir zaman. Akhir zaman tak tahu kan makanan. Hari ini mungkin kita lihat banyak lagi makanan. Kita sampai satu masa nanti makanan makin habis. Mungkin makanan tak ada. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah mereka makan ya Rasulullah? Hanya dengan zikir. Maka dikatakan dengan zikir itulah mereka akan kenyang, masya-Allah. Jadi orang yang dah biasa berzikir ni memang masya-Allah, insya-Allah Allah Taala bagi rasa kenyang. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, ketika mana kita berpuasa, ibadah puasa itu sebenarnya ibadah zikir yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, sehingga orang yang puasa kebanyakannya tidak merasa lapar. Kenapa? Hati tu ingat kepada Allah. Al-zikru, ketika lapar ingat Allah. Begitulah kita kena latih diri kita nanti berhadap dengan akhir zaman. Taib. Itu salasun munjiyatun. Yang pertama, sederhana dalam marah dan ridha. Sederhana. Yang kedua, sederhana dalam kefakiran dan kecukupan. Dan juga yang ketiga, penyelamat.
Penyelamat yang ketiga, wa khasyatullah fis sirri wa alani, iaitu takut kepada Allah keadaan kamu bersendirian dan juga keadaan kamu wa alaniyah, secara terang-terangan. Taib. Jadi penyakit hati itu disimpulkan oleh ulama ada lebih kurang 10 yang besar. Ini dipanggil sebagai 10 sifat madhmumah. 10 sifat madhmumah. Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, yang pertama ni kira yang paling dikatakan maksiat yang pertama berlaku. Kadang tu disebutkan inilah yang pertama, iaitu hasad. Al-hasadu. Al-hasadu. Jadi diri kita ni, kita tengok dalam diri manusia ni, ulama-ulama tasawuf menyebutkan bahawa kita ini ada unsur-unsur, ada 4 unsur. Ada empat unsur. Yang pertama dipanggil sebagai unsur sab'iyah ataupun sub'iyah, iaitu unsur binatang buas. Yang kedua, ada unsur Allahumma salli ala Muhammad dipanggil al-bahimiyah, iaitu unsur binatang ternak ataupun unsur binatang jinak. Unsur binatang buas, kita tengok binatang buas ni apa? Contoh ular, anjing, benda-benda yang banyak merujuk kepada buas, sifat ghadab, sifat marah yang banyak. Ada orang dia tak boleh kena usik, ada orang tidur orang tak boleh kacau, contohnya. Tu buas tu. Ada orang dia barang dia tak boleh kena usik, contoh dia marah. Itu sifat buas. Ada pada binatang-binatang yang buas, kalajengking, ular, anjing. Kemudian ada sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ni sifat binatang ternak. Yang binatang ternak ni kita tengok macam binatang-binatang yang berkaki 4 lah. Khususnya yang biasa menjadi makanan kebanyakan manusia. Contohnya seperti kambing, lembu. Kalau orang kafir mungkin khinzir. Kerana sifat bahimiyah ni banyak merujuk kepada sifat binatang ternak ni, banyak merujuk kepada syahwah, kepada keinginan. Keinginan yang seronok, nafsu suka, seperti makan. Binatang makan. Dah makan, tidur. Tu. Kemudian banyak bercakap. Mulut suka bercakap. Macam lembu lah, kalau lapar dia makan pun mok juga. Kambing pun begitu juga dia. Syahwah. Maknanya banyak keinginan. Sebab tu sifat pada kita ni ada sifat-sifat kebinatangan. Dan Allah Ta'ala ciptakan binatang-binatang itu bukan suka-suka. Supaya kita belajar. Kita tengok anjing yang ada sifat apa. Supaya kita belajar. Oh, rupanya ada perangai yang tidak baik pada dia. Dan kita kena belajar buang. Sebab sifat tu ada pada kita. Pertama, sab'iyah ataupun sub'iyah. Sifat binatang liar tu ada pada diri kita. Yang kedua adalah sifat al-bahimiyah, sifat binatang jinak, binatang ternak. Yang ketiga dipanggil sebagai sifat syaitaniyah, kesyaitanan ataupun iblisiah, keiblisan. Yang inilah yang kita nak bicara. Penyakit hati yang besar ini banyak merujuk kepada syaitaniyah ini ataupun iblisiah, iaitu sifat hasad, sifat dengki. Jadi iblis laknatullah alaih, ketika mana dia pernah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin ketika itu, pemimpin ahli zikir, pemimpin ahli ibadah sebelum adanya Nabi Adam AS, maka dia yang paling hebat ibadah, dia yang paling banyak ilmu, dia yang paling banyak mengetahui segala sesuatu. Namun Allah tidak memilih hatinya ada seperti mana hatinya Nabi Adam dan juga keturunannya, iaitu hati yang mudah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sahabat-sahabat, terutama muslimat-muslimat rahmati Allah, kita kena bersyukur kerana anak Adam ini dikurniakan satu lagi sifat yang tidak ada pada makhluk yang lain, iaitu sifat yang keempat, sifat Rabbaniyah. Sifat Rabbaniyah. Pertama, tadi manusia unsurnya ada 4 sifat. Yang pertama sifat sab'iyah ataupun sub'iyah, binatang buas. Yang kedua al-bahimiyah, binatang jinak. Yang ketiga syaitaniyah atau iblisiyah, sifat keegoan, takabur, riya, ujub, hasad. Ini sifat-sifat dipanggil sifat syaitaniyah. Jadi kalau memang kita ni mengikut kepada telunjuk nafsu syahwat, memang akan ada sifat-sifat syaitaniyah ni. Kerana apa? Kerana dia syahwat ni, guru dia adalah syaitan, adalah iblis.
Dan yang keempat, keistimewaan Bani Adam ni ada sifat Rabbaniyah. Maknanya orang yang Allah Ta'ala telah berikan cahaya dalam hatinya, khususnya orang-orang Islam. Ada sifat Rabbaniyah. Itulah sifat-sifat mahmudah yang ada. Taib. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat ni sangat bahaya. Kerana maksiat yang pertama yang dilakukan adalah maksiat pertama yang dilakukan adalah hasad. Maknanya iblis sendiri melakukan maksiat itu kerana dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan disebabkan sifat dengki ini jugalah menjadi maksiat yang pertama di atas dunia juga, iaitu dengan sebab dengki yang bersangatan, maka orang Allahumma Muhammad, antara anak Nabi Adam iaitu Sayyidina Habil telah membunuh Qabil. Ini sebabkan hasad, ya. Itu sifat hasad ni sangat bahaya. Sifat hasad ni sangat bahaya, ya. Bayangkan kalau ramainya orang hasad ataupun hiqid, ya, hasad, dengki, maka akan menyebabkan seseorang tu boleh menjadi sakit. Dipanggil ain lah, ya. Jadi kalau ramai sangat dengki, jadi sakit, dipanggil penyakit ain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, dalam hadis Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat. Al-hasadu, sifat hasad itu akan memakan hasanat, kebaikan-kebaikan. Jadi tak kata hasanah satu je, dia panggil hasanat. Banyak kebaikan akan musnah. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api memakan kayu. Seperti mana api memakan kayu api, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok ada hadis yang menyatakan dibenarkan hasad. La hasada illa fi ithnatain, tidak boleh hasad melainkan pada dua perkara. Ya, rajulun atahullahu ilman. Kita boleh hasad, ataupun hasad di sini merujuk kepada sifat cemburu yang baik. Cemburu yang baik. Cemburu kepada orang yang menuntut ilmu, yang menjadi alim ulama, dan kita berhasrat menjadi sepertinya, itu dibenarkan. Warajulun atahullahu malan, dan juga boleh berhasad, boleh kita cemburu kepada mereka yang Allah Ta'ala bagi rezeki, bagi harta, dan dia menginfakkan harta jalan Allah. Maka kita cemburu supaya dengan kecemburuan kita itu boleh menghasilkan amalan yang soleh. Itu dibenarkan oleh syarak. Jadi hasad ni dia ada batas. Ya, kalau kita cemburu pada seperti mana dua perkara ini, ya, maka itu dibenarkan oleh syarak. Tetapi cemburu yang tidak dibenarkan oleh syarak adalah, ya, kita mahu nikmat Allah pada orang tersebut hilang. Yang inilah dipanggil sebagai hasad. Nikmat Allah pada orang itu hilang. Ini sangat bahaya. Setakat kita tengok orang, kita rasa cemburu, tetapi jangan hati melampaui batas. Bila kita tengok orang dapat nikmat, kita doakan. Kerana ketika itu, ya, nikmat kita ataupun Allah Ta'ala beri pada kita ada yang lebih baik daripada orang itu dah dapat. Sebab itu ulama-ulama sebut, lihatlah pada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu sekarang. Dan jangan lihat pada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang lain. Kerana di saat ini Allah Ta'ala beri kita yang paling terbaik. Bahkan bukan saat ini, pada bila-bila masa saja. Seumur hidup kita ni Allah Ta'ala bagi semuanya terbaik. Jadi kalau kita rasa Allah Ta'ala bagi ni tak baik dan sebagainya, kita silaplah. Kuranglah beradab hati kita dengan Allah. Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Asalnya bakhil. Kemudian hasad ialah orang, yakni orang yang bakhil adalah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada pada tangannya. Itu maksud bakhil, ya. Dan juga syahih. Syahih ini syuhun. Dipanggil dalam hadis dari apa? Syuhun muta'un, iaitu sangat kedekut, sangat bakhil. Iaitu bukan saja dia bakhil. Bakhil ni kalau kita ada barang kita tak nak bagi sebab kita punya. Itu bebet dipanggil bakhil. Tetapi kalau kita terus tak bagi, ya, bahkan kita tak nak orang tu dapat nikmat. Kalau boleh dia ni miskin sampai mati miskin contoh. Kita memandang hina lah senang cerita pada orang, dan tak nak Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, kekayaan apa segala benda, maka itu dipanggil syahih. Syuhun, ya. Jadi jahat sifat ini. Sebab itu syahih ini lebih jahat, lebih buruk daripada bakhil. Ya.
Dan juga orang yang hasad atau dipanggil hasud, yakni orang yang ada sifat ini. Iaitu orang yang dia rasa berat bila mana Allah bagi nikmat pada orang. Dia tengok orang dapat ilmu, dapat harta, orang cinta pada dia. Dia kalau boleh apa? Kalau boleh orang tu punya nikmat semuanya nak Allah Ta'ala ambil. Tak nak lah. Sedangkan dia tak dapat apa-apa pun. Sebab tu rugi orang yang bersifat hasad ni, kerana dia banyak memberikan hati dia kepada makhluk. Asyik fikir makhluk aja dia, maka dia telah rugi. Khasir. Ini panggil orang yang rugi. Kerana apa? Kerana sepatutnya hati banyak menumpu kepada Allah, tetapi dia banyak menumpu kepada makhluk. Sebab tu bahaya sifat hasad. Sebab tu dipanggil hasadu yakulul hasada. Sifat hasad memakan kebaikan-kebaikan kita. Semayang malam kita habis pahala. Ngaji kita habis pahala. Baca Quran, haji, umrah kita habis pahala dengan sebab apa? Sebab sifat hasad. Macam mana nak menghabiskan sifat hasad ni? Nanti kita baca. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Dan orang-orang yang hasad ini, kata Imam Ghazali rahimahullah, sebenarnya jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada dalam azab dan siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bahayanya tu. Kenapa dia diazab di dunia? Apa azab dia? Bila orang yang dia mengekali sifat hasad ini, dia kekal, dia rasa dengan dia rasa dengki tu dia puas hati. Maka sebenarnya dia telah mendapat azab daripada Allah. Apa azabnya? Lupa kepada Allah. Ingat, kalau kita lupa banyak pada Allah, itu sebenarnya azab kita kat dunia. Allah tak bagi azab pada umat ni dengan Allah terbalikkan dunia kita, dengan Allah hempakkan gunung. Tidak. Tapi Allah lupakan kita, palingkan kita daripada menghadapnya. Itu azab. Itu azab. Sebab tu kalau kita diberi musibah, ingat kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita senang lupa kepada Allah. Hari ni kita duduk kan di zaman wabak ni. Ada sahabat kita kena wabak, ada masuk hospital, ada yang sihat walafiat. Semua itu kalau bawa kita ingat pada Allah, maka itu yang paling baik. Berbanding dengan nikmat yang menyebabkan kita lupa daripada Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dunia ini dia terseksa dengan tekanan hati dia. Kenapa? Ada berasa dengki pada orang lah. Belum lagi di akhirat. Akhirat, kenapa dia mendapat azab? Kerana pahala dekat dunia habis. Pahala dekat dunia habis. Masya Allah, habis pahala. Kerana apa? Kerana sifat hasad. Kerana ada sifat hasad. Dan yang paling bahaya adalah hasad kepada orang-orang apa? Hasad kepada orang-orang soleh. Sangat bahaya. Ahli ulama kita ada orang dengki kan. Sangat bahaya. Kerana luhumul ulama masmumun, daging para ulama tu beracun. Bila kata beracun ni, maka bahayalah. Kerana ulama-ulama ini, kalau yang kita dengki itu dekat dengan Allah, maka kita lagi terhijablah kita dengan Allah. Sedangkan dia orang yang membawa kita mengenal kepada Allah Ta'ala. Jadi penting kita jaga hati. Sebab itu antara kaedah untuk kita menghapuskan hasad ini, pertama belajar-belajar memaafkan. Belajar-belajar memaafkan. Perkara ini sangat penting. Walaupun perkara itu kecil. Walaupun perkara kecil. Senang ceritanya, jangan berkira lah. Jangan berkira. Sebab tu tadi kita sebut salasun munjiatun, 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan antaranya iaitu apa? Al-adlu, kita berasa sederhana, fil ghadab war ridha, ketika mana kita keadaan marah, keadaan kita tak boleh nak menerima, bersederhana. War ridha, dalam keadaan bersederhana. Maka itu mudah untuk menghilangkan sifat hasad. Yang kedua, ulama-ulama menyebutkan cara kita mengubat sifat hasad adalah dengan mendoakan orang yang mendapat nikmat. Kita tengok orang dapat nikmat kan, kita doakan dia lah, masalahnya. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesyukuran. Kalau kawan kita dapat harta, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau permudahkanlah dia mengurus hartanya di dunia dan
akhirat. Ya Allah, kau tambahkanlah kaya dia, kau tambahkanlah berkah rezeki dia. Maka doa-doa yang baik itu akan memantul kepada kita, menjadikan apa? Malaikat mengaminkan kita. Tapi kalau kita hasad dengan kita mencaci maki dia, apalah orang tu kan, kita tengok dia, kita dengki pada dia, kita sebut yang tidak baik, maka segala yang tidak baik itu akan kembali kepada kita. Yang ni kita kena jaga. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita belajar memaafkan. Yang kedua kita apa? Yang kedua kita mendoakan orang yang kita rasa tak puas hati tadi kan. Kita tengok dia macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Aku macam ni lah juga. Ya. Jadi jangan cemburu. Jangan hasad dengan nikmat orang lain kerana kita tidak tahu sebelum daripada itu berapa banyak Allah Ta'ala memberi ujian kepada dia. Maka layak dia mendapat nikmat itu. Sebab itu kita jangan lihat orang ni pada zahir dia saja. Jangan kita tengok apa yang dia dapat hari ni. Tidak. Lihat apa yang telah dia tempuh sebelum ini. Yang ni benda yang paling penting untuk kita tengok. Dan yang ketiga kaedah ataupun cara ulama-ulama ajar untuk kita menghadapi hasad. Ya. Sifat hasad ni payah kita nak buang. Jadi antaranya maknanya hasad ni bila sifatnya keras, maka cara melawannya juga keras. Maka kata ulama adalah dengan zikrul maut. Ikthar zikrul maut, iaitu memperbanyak ingat mati. Itu akan menawarkan rasa hasad kita pada orang lain. Ya, bila kita tengok nikmat orang, kita ingat mati, Masya Allah. Tawarlah, tak apalah Allah bagi dia, aku tak ada, tak apa. Alhamdulillah. Cukup. Ini dipanggil sebagai apa tadi? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersederhana, iktisad pada keadaan susah dan senang. Tengok orang susah, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat aku sekarang mudah. Tengok orang senang, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku nikmat sekarang taklah susah sangat. Itu cara kita nak bersederhana melawan sifat hasad, antaranya dengan apa? Zikrul maut, mengingat kematian, yang insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita masuk nanti mengenal sifat riak dan juga cara-cara meninggalkan sifat riak. Sekadar itu insya-Allah kita pun nak masuk insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang sama-sama pada malam ini mengikuti pengajian daurah kitab Bidayatul Hidayah pada siri yang ke-21. Jadi insya-Allah kita niat mudah-mudahan dapat kita khatamkan kitab ini sepanjang PKP ini. Jadi sekali lagi untuk yang terakhir, mudah-mudahan dapat kita istiqamah dalam majlis ilmu, dan kita niatkan mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini menjadi asbab Allah Ta'ala mengangkat wabak ini insya-Allah. Jadi sekadar itu yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah dan hina, kekurangan ini saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.